Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua dan tidak lupa juga kepada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Rosman bin Salibin. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk implikasi aspirasi dan hada tuju pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Balkis Nabila binti Roslan. Nombor angka giliran saya ialah 2021 2923 10001 dan subjek yang akan saya bentang pada hari ini ialah pengantar pengajian pendidikan ataupun GPPP 1092. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan tentang apa itu PPPM dan apa sebenarnya PPPM ini. Jadi, mari kita lihat tayangan video yang menerangkan tentang apa itu PPPM. Jadi, itulah dia serba sedikit maklumat tentang apa itu PPPM. Tujuan utama Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan PPPM ini atau lebih dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid serta menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara. Seterusnya, kita pergi pula kepada 5 aspirasi yang terdapat dalam sistem pendidikan negara. Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi ini? Baiklah, aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Oleh itu, maksud aspirasi dalam konteks pendidikan pula bermaksud hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan perubahan yang besar terhadap seluruh sistem pendidikan bagi meningkatkan pencapaian murid. Seterusnya, mari kita lihat tentang 5 aspirasi yang terdapat dalam sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses kepada kejayaan, yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa, yang ketiga ialah equity untuk semua murid, yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid dan yang kelima ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Jadi, kelima-lima aspirasi inilah yang telah digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang mana menjadi tunjang utama kepada transformasi pendidikan negara. Mari kita lihat apakah kandungan 11 anjakan tersebut. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua ialah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat ialah mentransformasi profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Anjakan kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam ialah mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8 ialah mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang ke-11 ialah meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawabaan secara langsung. Baiklah, sekarang saya akan mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang aspirasi hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Kita pergi dahulu kepada aspirasi sistem pendidikan yang pertama iaitu akses kepada kejayaan. Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga ke menengah atas apabila menjelangnya tahun 2020. Bagi mencapai hasrat tersebut, setiap individu perlu diberikan peluang pendidikan yang sama dan berhak untuk memilih jenis sekolah
tanpa mengira latar belakang status sosioekonomi. Mari kita lihat graf kadar enrolment bagi sekolah rendah dan menengah awam. Berdasarkan graf yang terdapat di paparan, penambahbaikan terbesar dapat dilihat di peringkat menengah atas, iaitu kadar enrolmentnya telah mencapai hampir 2 kali ganda pada dekad terdekat, iaitu daripada 45% pada tahun 1980-an kepada sekitar 81% pada masa kini. Ini bermakna 81% daripada setiap kohort telah menamatkan sekurang-kurangnya 11 tahun persekolahan. Ini kerana dasar kenaikan kelas secara automatik yang telah dilaksanakan berupaya untuk menangani ketidakcukupan dalam pengulangan kelas sekaligus dapat mengurangkan kadar kejijiran dalam kalangan murid. Oleh itu, setiap kanak-kanak di Malaysia berhak untuk mendapat akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualiti bagi mencapai potensi masing-masing. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan segala bentuk inisiatif untuk memberi bantuan kepada murid yang layak bagi memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Oleh itu, mari kita dengar kenyataan yang diberikan oleh Menteri Kanan Pendidikan tentang bantuan awal persekolahan. Bantuan awal persekolahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol dan beberapa ahli yang berhormat lain. Ada yang bertanya tentang apabila bantuan dinaikkan daripada RM100 ke RM150, mengapakah jumlah peruntukannya sama? Ya, terdapat keperluan tambahan 150 juta untuk tujuan ini sebenarnya yang akan disediakan oleh pihak Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada yang membangkitkan tentang bantuan awal persekolahan ini dalam konteks penerimanya. Ada yang mengatakan bahawa ada ibu bapa sewaktu COVID ini kehilangan pendapatan, yang mana sebelum ini pendapatannya melebihi RM3,000, sekarang pendapatannya berkurangan daripada RM3,000. Maka kalau dalam konteks tersebut, selagi mana pendapatan ibu bapa tersebut kurang daripada RM3,000, insya-Allah kita akan pastikan supaya anak-anak ini mendapat bantuan awal persekolahan. Oleh itu, implikasi akses ini ialah guru perlu mementingkan rasa tanggungjawab dalam diri bagi memastikan semua murid mendapat peluang atau akses yang sepenuhnya dalam pendidikan. Bukan itu sahaja, guru juga digalakkan untuk mengemukakan cadangan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menawarkan peranti elektronik kepada murid yang layak bagi memastikan kesamarataan murid-murid dalam pendidikan. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan menghadapi risiko yang mutlak. Ini kerana sistem pendidikan negara lain dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa iaitu TIMSS dan PISA telah menunjukkan bahawa prestasi murid Malaysia semakin merosot dan menyebabkan jurang pencapaian semakin melebar. Berikut merupakan graf perbandingan kedudukan PISA pada tahun 2009 antara Malaysia dengan negara lain. Sememangnya jelas dilihat bahawa Malaysia berada di kedudukan yang agak rendah dan jumlah skor yang kurang memberangsangkan berbanding dengan negara-negara lain. Oleh itu, implikasi yang akan dihadapi ialah guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai aspek. Selain itu, guru juga perlu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang setanding dengan sistem pendidikan yang dijalankan oleh negara lain seperti Korea Selatan. Ini bertujuan untuk memastikan murid sentiasa bersedia dengan pengetahuan dan suasana pembelajaran yang baharu supaya murid-murid dapat bersaing di peringkat global. Aspirasi pendidikan yang ketiga pula ialah equity untuk semua murid. Pada tahun 2020, pendidikan Malaysia telah mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar. Selain itu, penyebab yang menjadikan jurang equity semakin membesar dapat dilihat melalui kadar latar belakang sosioekonomi. Jadi, mari kita lihat video yang menerangkan tentang jurang akses pendidikan yang semakin membesar di negara kita.
Jurang antara murid yang mempunyai akses kepada pendidikan dan mereka yang tercicir semakin besar dalam tempoh PKP apabila pelajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian sebagai normal baru. Hampir 40% murid yang tidak mempunyai peranti elektronik akan tercicir, kata Khairul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Aiden Technologies yang membangunkan platform e-learning pandai.org. Ada beberapa contoh dari luar negara yang boleh dipertimbangkan. Pelajar-pelajar yang tiada akses pada internet. Jadi ini sebenarnya satu cabaran yang besar. Sebab di Malaysia ni kita ada jurang yang besar antara yang P20 dan P40 misalnya. Jadi ada spektrum pelajar-pelajar ni. Ada yang betul-betul di bandar yang ada akses internet, ada device dan sebagainya. Ada yang di luar bandar yang tiada peranti, tiada akses capaian internet. Jadi apabila PKP ini berlaku, jurang actually makin besar antara kedua-dua ekstrim ni. Kalau waktu biasa, semuanya dapat pergi sekolah. Tapi bila waktu PKP ni memang jurang dia besar. Jadi, penyebab lain yang menjadikan jurang ekuiti semakin besar boleh dilihat dari 3 faktor, iaitu pencapaian ibu bapa yang tinggi, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid yang menerima bantuan asas kewangan. Melalui faktor ini, dapat dilihat bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga sederhana dan tinggi. Jadi, implikasi yang akan berlaku ialah guru perlu mengelakkan sikap pilih kasih antara murid tanpa mengira tahap kepandaian mereka. Guru juga perlu memberikan pengajaran yang seimbang dan sama rata kepada semua murid tanpa melihat kepada latar belakang murid. Selain itu, guru juga perlu memberi didikan yang sempurna kepada murid supaya mereka boleh mencapai potensi dalam diri masing-masing. Aspirasi yang seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia ialah memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ini kerana murid telah menghabiskan masa lebih 1/4 di sekolah sejak berusia 7 hingga 17 tahun lagi. Tetapi tidak dinafikan juga bahawa jurang antara kaum pada masa kini masih terbatas. Kita lihat ulasan yang diberikan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tentang isu perkauman melalui tayangan video selepas ini. Kita masyarakat Malaysia, keterbukaan, kesamaan untuk semua. Kita katakan prosperity, shared prosperity. Inilah kita mahu bersama supaya tidak ada sesiapa yang tertinggal dalam arus perdana, dalam arus pembangunan negara kita. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga ahli Parlimen Pandan berkata demikian ketika berucap di Majlis Rumah Terbuka di Pavali di Padang MPAJ Pandan Indah Ibu Negara malam tadi. Tegasnya jika ada jurang dan perbezaan, ia perlu segera diperbetulkan agar pembangunan negara dapat diteruskan. Rakyat juga perlu mengamalkan sikap toleransi dan menerima perbezaan antara kaum dan agama serta mengutamakan muhibah dan perpaduan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa sikap perpaduan antara kaum sangat penting bagi memastikan tali persaudaraan antara masyarakat tidak putus. Jadi, implikasi yang akan berlaku ialah guru perlu menerapkan amalan nilai-nilai murni kepada murid sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Ini bagi memastikan bahawa semua murid mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain, tidak mengira bangsa maupun agama. Guru juga perlu menunjukkan sikap dan contoh yang baik kepada murid-murid supaya boleh menjadi ikutan dan tauladan kepada mereka. Aspirasi yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan perkara yang penting dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan yang besar dalam sistem pendidikan merupakan komitmen tinggi yang dilakukan oleh kerajaan. Oleh itu, setiap ringgit yang dibelanjakan perlu dipulangkan dalam bentuk keberhasilan murid secara maksimum. Jadi, implikasi yang akan berlaku ialah guru perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keberhasilan murid dengan menyediakan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru juga perlu melakukan pelbagai usaha dan inisiatif bagi memastikan keberhasilan murid dalam pendidikan akan tercapai.
Di sini, saya ingin sertakan juga usaha lain yang boleh dilakukan dalam pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Pertama sekali ialah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu melaksanakan latihan ataupun kursus motivasi bagi pelajar-pelajar di IPG. Yang kedua, mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah yang tertentu seperti sekolah khas supaya pelajar IPG mendapat pencerahan awal tentang pengajaran yang dilaksanakan kepada murid-murid di sekolah khas. Dan yang terakhir ialah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mempelbagaikan jenis aktiviti dalam program Bina Insan Guru yang mana banyak menerapkan tentang sikap-sikap yang perlu ada dalam diri seorang guru. Akhir sekali, kesimpulan yang saya ingin berikan ialah guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sasiah murid. Ini kerana didikan yang diberikan oleh seorang guru tersebut mampu untuk melahirkan murid yang cemerlang. Selain itu, guru juga perlu berjalan seiring dengan aspirasi yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan Malaysia bagi memastikan pembentukan guru yang berjiwa pendidik itu boleh dicapai. Akhir sekali, guru juga menjadi tunjang utama dalam pembentukan generasi kini dan juga generasi yang akan datang supaya mereka mampu untuk menjadi insan yang berguna kepada negara. Jadi, itu sahaja yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Sebelum berakhir, izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.